Daerah Kudat terletak di bahagian utara Sabah. Pada masa dahulu, Kudat merupakan sebuah pusat pentadbiran pertama di Sabah sebelum berpindah ke Sandakan dan Jeseton. Pada penjelajahan saya pada kali ini, saya akan membawa anda mengenali makanan tradisi bajau laut yang bahan utamanya berasaskan dari laut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Chef Amir Ghani, hos anda di dalam rancangan Selera Borneo. Sebentar lagi saya akan bersama Kak Bia untuk mencari bahan-bahan dan mempelajari menu istimewa iaitu siagol, putu dan latuk. Menu ini merupakan hidangan tradisional istimewa bagi suku kaum bajau laut. Bila dah berada di pasar ni, apa tunggu lagi? Jom kita cari bahan-bahan dulu. Inilah di Kak Bia, seorang yang mahir menyediakan siagol, putu dan latuk. Okey Kak Bia, sekarang ni kita nak cari bahan apa dulu? Kita cari latuk dulu. Latuk dulu. Okey, latuk ni untuk anda semua, buat pengetahuan anda, latuk ni sejenis rumpai laut yang lebih dikenali sebagai anggur laut. Unik tak anggur laut, kan? Kak, dekat mana tu ada jual? Jom kita pergi tengok dulu. Jom. Okey, kat sana tu lah. Kat sana. Dia macam, betul lah, macam sebiji macam anggur kan? Dia macam anggur. Sebiji cantik macam ni. Kita cari ubi kayu. Ubi kayu untuk masak? Untuk masak putu. Putu? Okey. Ini banyak bahan ni kat sini. Ubi kayu. Inilah dia, ubi kayu kan. Tapi dia dah macam... Sudah kena parut. Sudah diparut dan dimampatkanlah. Kan, saya nak ni satu. Saya nak buat putu ni. Lagi untuk siagol Kak. Siagol, kita ambil bawang merah, apa? bawang putih. Bawang putih. Halia. Kunyit. Kunyit hidup kita pakai. Okey Kak. Kunyit hidup lagi. Cili hijau. Cili merah. hijau, cili merah. Satu selamat kita. Ni dia Kak, saya nak ni. Lagi. Cili padi. Cili padi. Dia macam pedas sikitlah rasa dia. Cili padi satu Kak. Bawang besar ni. Bawang besar. Sekejap. Bawang besar satu. Ada lagi Kak yang kita perlukan? Serai. Oh, serai lah. Kat rumah je ada lagi ya? Ada. Okey. Kita cari ikan hiu. Kita masak siagol. Kita pakai ikan hiu lah untuk masak siagol ni. Ya, ni ada siagol. banyak ikan ni, cuba kita tengok. Ini dia. Besar ni lah. Okey ni. Okey juga. Inilah dia ikan hiu besar macam ni untuk kita masak siagol. Okey bang, saya nak ni seekor besar ni. Berapa ringgit bang? RM20. Ni dia. Okey, terima kasih. Dah dapat, ikan hiu pun dah dapat. Semua bahan kita dah dapat lagi Kak kan? Ya. Kita boleh start lah memasak. Kita mula kan? Boleh. Jom. Apakah keistimewaan putu ni pada masyarakat suku kaum bajau laut ni? Putu ni boleh pertahankan lama seperti nelayan-nelayan. Turun ke laut, kita boleh bekalan ke laut seperti 2 hari atau 3 hari. Boleh mengenyangkan. Makna kata untuk para penonton lebih jelas lagi, kira makanan putu ni untuk masyarakat kaum bajau laut, bila diorang ni pergi ke laut, dia bawa ni lah bekalan diorang ni dekat sana untuk makan waktu di atas bot, untuk memancing ataupun memukat ikan kan. Okey, apa langkah pertama dia Kak? Masukkan. Masukkan. Banyak tak saya nak kena masukkan ni? Sikit je. Sikit saja. Okey, seketul ni cukup. Okey. Okey. Lepas tu hancurkan. Hancurkan saja ya? Ya, hancur. Hancurkan.
hancur. Jadi kita hancurkan dia sebab supaya bila kita masak tu dia tak dia berketul-ketul. Tidak berketul-ketul, dia halus. Tekan-tekan dia macam tepung. Sebiji. Cuma dia lebih orang kata kepal-kepal sedikit. Macam tu. Okey Kak, sekarang ni dah siap ni. Apa langkah seterusnya pula? Lepas ni kita masukkan dalam acuan. Bagi betul-betul di tengah. Berat ni dah siap letak air lah kan. Putu ni dia pakai ubi kayu. Jadi bila pakai tempurung kelapa yang dah betul-betul licin ni, dia susah nak melekat. Maksudnya senanglah nak disiapkan putu ni. Jadi tepi dia pula, tepi dia ditampal dengan ubi kayu juga kan? Ubi kayu dikeringkan supaya dia jadi teknik kukus. Okey. Okey. Kita tekankan dia ya Kak. Okey. Okey. Kalau dia sudah masak, dia kuning-kuning sikit. Dia kuning-kuning, lepas tu tekstur dia macam mana? Dia kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal. Berapa lama ni selalunya untuk siap dia dimasak? Dia tidak sampai setengah jam. Tak sampai setengah. Sekejap sajalah. Sekejap saja masak. Okey, sekarang ni dia dah masak. Oh, dah masak dah ni. Kita balikkan. Balikkan dia. Mari kita tengok sama-sama para penonton. Jadi bila dah masak sepenuhnya, barulah kita hidangkan bersama dengan siagul, kan? Betul tak? Ya. Jadi sekarang ni jomlah kita menyediakan bahan-bahan seterusnya untuk siapkan siagul kita tu. Kan? Okey, jom. Baiklah, putu pun dah siap dimasak. Sekarang ni kita nak masak siagul dia pula, kan? Siagul ni maksudnya campur aduk. Dicampur dengan bahan-bahan, ada bawang putih, bawang merah tu, dicampur aduk dengan pelbagai isi ikan. Untuk episod kali ini, istimewanya Kak Biah pakai ikan hiu, betul tak? Ya, ikan hiu. Okey. Sekarang ni saya nak tahu macam mana proses penyediaannya Kak Biah. Ikan hiu ni dah kita rebus tengah masak, dah ada potong-potong. Lepas tu kita kasih keluarkan kulit dia sampai halus. Okey, maksudnya bila dicuci, dipotong ikut orang kata saiz yang sesuai, direbus separuh masak dahulu. Kulit ikan hiu ni dia kasar bila dah direbus je. Bila nak licinkan ataupun nak sedap dimakan, perlulah digosok bagi licin dulu, barulah boleh kita ke langkah seterusnya. Maksudnya kita nak masak dia tu kena orang kata gosok dulu. Gosok macam mana tu? Tunjuk kat saya. Sampai dia halus. Begini. Okey. Sekarang ni bila anda nampak, bila dah ikan hiu direbus separuh masak, dia akan kasar tau. Dia macam berpasir sedikit. Nampak tu? Inilah dia ikan hiu yang telah dicuci, dibersihkan kulitnya pun dan orang kata digosok tadi kan? Digosok sampai licin dan dah disiap bilas dengan air. Inilah dia hasilnya. Kita nak buat apa Kak untuk langkah seterusnya? Kita potong seperti bahan-bahannya. Halia, kunyit, bawang putih, lada besar, serai, bawang merah. Okey. Kita potong dulu bawang. Kalau di kampung-kampung ni, kebiasaannya mereka akan racik-racik je macam tu. Tak payahlah papa pemotong. Kalau kita pakai serbuk kunyit boleh ke Kak? Boleh. Boleh, tak ada masalah lah. Tapi lagi sedap lah pakai kunyit hidup kan. Dia punya rasa dia, aroma, warna dia semula jadi. Itu yang kita nak bila pakai benda-benda semula jadi ni. Ditumbuk. Perlu ditumbuk hancur-hancur ke halus-halus Kak? Tak payah. Tak payah? Yang penting kau sudah tumbuk, tidak payah halus. Cukup sekadar kasar macam ni pun dah cantik dah. Jadi bila tumis tu, bila kita makan dia rasalah setiap bahan-bahan yang ada kasar-kasar macam tu dekat dalam mulut kita bila kita rasa masakan ni. Okey, langkah yang seterusnya Kak Biah, apa dia? Kita potong lada merah. Potong lada merah. Yang besar. Okey. Jadi bahan yang diracik asing adalah cili merah, cili hijau dan juga serai, kan? Ya. Okey, sekarang bahan-bahan yang diracik dah pun siap. Sekarang ni kita nak buat apa Kak? Kita ambil asam. Asam Jawa ni. Asam Okey, Jawa. Asam Jawa. Kita buka kulitnya, ambil kulit. Isinya. Lebih kurang ni macam nak buat air asam lah kan? Air asam Jawa tu. Masukkan air. Sikit sajalah nak buat. Orang kata penambah rasa masam dalam masakan kan? Jadi ketiga-tiga elemen penting untuk menyiapkan masakan ini dah pun siap. Sekarang apa lagi Kak? Kita tumis dia. Ke belakang? Ke dapur tradisional kita untuk kita masaklah ikan hiu ni kan? Ya. Mula-mula kita
simpan minyak makan. Tuangkan minyak masak ke dalam kuali. Sekarang kita masukkan bahan-bahan tumisan yang telah kita tumbuk tadi. Bila dia dah mula garing, dia akan berubah ke kuning-kuningan sedikit. Tuang air asam jawa ni ke dalam kuali yang dipanaskan dengan kayu api ini. Okey, dia bagi mendidih sekejap. Ya. Sekarang ni kita bolehlah masukkan ikan. Masukkan ikan. Okey, saya masukkan ikan hiu yang telah dibersihkan. Nampak tu? Tekan-tekan sampai dia hancur. Sampai dia hancur. Lepas tu baru digaul. Gaul lagi. Digaul sampai hancur. Kita kena tekan dia sampai isi ikan hiu ni hancur. Okey, dah letak garam, dah masuk penambah rasa, tekan sampai sebati, gaul sebati. Ni dah siap dah ni, Kak? Okey, dah siap pun. Dah masak. Siap. Sekarang ni dah boleh hidangkan dah ni? Boleh. Ni dah dia teksturnya. Tak sabarnya saya, Kak. Jom. Jadi inilah dia ketiga-tiga hidangan yang saya pelajari daripada Kak Bia. Yang pertama kita ada siagol, lepas tu ada putu dan yang ketiga ada ini dia latuk. Latuk ni sangat mudah disediakan, hanya bersihkan saja dah boleh dimakan begitu saja. Tapi untuk kedua-dua ni dia perlu dimakan bersama. Ada cara hidangannya. Kak Bia tunjukkan dekat saya macam mana nak makan ni. Okey. Kita sebelum tu, sebelum makan kita potong dulu. Potong dengan benangnya. Ya. Mudah. Cara tradisional dipotong dengan benang. Okey, ni caranya. Bismillah. Saya boleh cakap, dia memang ada unik dia. Lebih kurang masakan di Semenanjung, tapi dia lebih kering. Kalau di Semenanjung, dia lebih kurang macam masak pindang yang berkuah tu kan. Tapi ini versi kering. Sedap. Untuk latuk ni, dimakan macam mana pula? Untuk makan latuk ni, di sini, dia makan dengan, tu dia, jus limau kasturi ni bersama dengan cili padi yang kecil-kecil tu. Di Sabah ni kan. Lepas tu, celup saja. Celup saja. Ni dia. Apa tu latuk, lebih dikenali sebagai anggur laut. Jadi celupkan sahaja, lepas tu rasa. Bismillah. Enak. Meletup-letup di mulut. Rasa anggur laut ni dia ada masin-masin ni kan. Jadi bila ada limau kasturi ni, dia potongkan rasa masin tu, ada pula pedasnya. Itu yang buat lagi sedap lah makanan ni, latuk ni. Jadi inilah dia ketiga-tiga hidangan yang saya pelajari dari Kak Bia. Terima kasih banyak. Saya dah rasa setiap satu hidangan ni dah. Sekarang ni kita jumpa ke segmen yang ketiga. Saya akan pilih salah satu daripada dua hidangan ini dan saya olah mengikut kreativiti saya. Kalau nak tahu macam mana hasilnya, kenalah tunggu sebentar lagi di dalam Selera Borneo. Segarnya lah udara di pantai ini dengan angin sepoi-sepoi bahasa, suasana yang tenang. Bestnya kan? Jadi saya nak buat satu menu yang diberi nama putu berinti siagol. Tapi masih lagi mengekalkan aroma dan juga bahan-bahan tradisinya. Cuma kali ini saya gantikan daripada ikan hiu kepada ikan pari. Langkah yang pertama, kita buat dulu siagolnya. Baiklah. Bahan-bahan di depan saya ni ada bawang putih, ada bawang merah kecil, ada kunyit hidup, ada serai seperti biasa, halia dan juga limau kasturi, cili hijau dan juga cili merah. Bahan utama kita hari ini adalah ikan pari. Isi ikan pari yang saya telah rebus separuh masak. Marilah kita mula memasak. Kita potong pula kecil-kecil bawang merah ini. Potong saja. Simple je, mudah sangat. Bahan seterusnya kunyit hidup. Ni pun sama juga. Kita potong kecil-kecil.
Seperti yang kita tahu, kunyit hidup ini banyak khasiatnya. Tapi untuk dalam masakan, kunyit hidup ini mencantikkan lagi seri dalam masakan kita. Dia menaikkan warna, memberi rasa yang sedap, aroma yang betul-betul mewangikan. Halia, potong juga kecil-kecil. Jom kita tumbuk dulu. Kita punya bahan-bahan masakan dalam batu lesung ini sedikit hancur. Kita tumbuk saja supaya rasa bawang putih, bawang merah, kunyit hidup, halia ni sebati ke dalam batu lesung kita. Tumbuk saja. Dah cantik dah bahan-bahan tumisan kita dekat dalam batu lesung ni. Sekarang ni kita masuk dan panaskan minyak dahulu ke dalam kuali. Tuangkan sedikit minyak. Kalau kata tak ada minyak masak, boleh pakai minyak jagung. Tak ada masalah kan. Macam sebelum ni saya belajar dengan Kak Bia, dia pakai dapur kayu api kan. Jadi saya olah sikit, kita pakai dapur gas. Sekarang ni kita masukkan ke dalam kuali yang telah dipanaskan bersama minyak. Masukkan saja. Bismillah. Kita kena betul-betul bagi semua bahan tumisan ni dikeluarkan. Terus kacau dan kita tumis sedikit sehingga naik bau. Saya akan bagi dia sedikit garing sebelum kita masukkan bahan seterusnya. Sementara menunggu bahan tumisan kita garing secukupnya, jom kita potong dulu bahan-bahan seterusnya. Saya ada sedikit serai, cili hijau, cili merah untuk menaikkan lagi warna dalam hidangan kita. Kalau kata nak kelainan sedikit, anda boleh tukar dengan cili berganda pun boleh, tak ada masalah. Baiklah, sekarang ni jom kita masukkan bahan-bahan yang telah dihiris ini ke dalam bahan tumisan kita. Kita dah tumis bahan-bahan ni, nampak tu dia dah mula garing. Jadi bila garing ni segala aroma, orang kata rasa yang semula jadi tu betul-betul sebati dekat dalam kuali kita, tuangkan sahaja. Bila dah masukkan bahan-bahan hirisan, tidak perlu tumis terlalu lama. Terus masukkan bahan utama kita, iaitu isi ikan pari yang telah dimasak separuh. Masukkan saja. Masukkan. Tekan sedikit isi ikan pari ini dan kita akan ratakan sebati bersama bahan-bahan tumisan. Maksudnya senang cerita, isi ikan ni perlu dilerai-leraikanlah. Barulah sinonim dengan cara masakan siagul yang tradisional kan. Maksudnya tak adalah lari sangat. Masih ada lagi identiti cara-cara memasak siagul tu. Kita perahkan jus limau kasturi ini ke dalam siagul kita. Jadi dia akan ada rasa masam daripada limau kasturi, manisnya datang daripada isi ikan pari tu. Memang lengkap menu ini. Kita masukkan sedikit garam, sedikit penambah perisa. Kacau dan didihkan sekejap sehingga garam, penambah perisa sebati dengan kita punya siagul ini. Dia akan jadi lebih sedikit kering sebab kita nak buat isi ini, kita akan masukkan ke dalam putu. Sebab saya nak buat putu berisi siagul kan. Baiklah, sebentar tadi saya telah tunjukkan bagaimana membuat siagul yang lain sedikit daripada Kak Bia kita. Tapi masih menggunakan tradisi dan rasa yang sama lebih kurang. Tapi ada uniknya tersendiri. Sekarang ini saya nak tunjukkan dekat anda bagaimana untuk kita buat putunya pula. Jom kita mulakan. Bahan-bahan yang saya ada di depan mata ini adalah ubi kayu yang telah diparut terlebih dahulu. Tapi saya dah tekan dia siap-siap lah. Dah lerai-leraikan dia. Kalau nampak di sini, saya telah panaskan dalam periuk ni ada air. Kita masukkan ubi kayu ni di tengah-tengah mangkuk ni. Separuh saja ya, tak perlu penuh. Sebab kenapa? Sebab saya akan masukkan ataupun letakkan isi siagul yang kering ni yang saya dah masak tadi dekat tengah-tengahnya. Baik. Tekan, mampatkan sedikit. Masukkan siagul. Okay. Kita tutup bahagian atas dengan ubi kayu juga. Masukkan ubi kayu ini dekat atas, mampatkan sedikit ya. Jadi dia akan jadi seperti pau lah tuan-tuan kan. Bila kita mampatkan supaya
air ataupun dekat dalam punya inti tu dia tak terkeluar ataupun mudah pecah. Saya nak dia cantik je kat tengah-tengah tu inti dia. Sekarang ini kita kukus dia selama lebih kurang 2 minit ke 3 minit sampai dia masak sepenuhnya dan barulah boleh kita hidangkan. Setelah 2 minit dikukus, mari kita tengok apa hasilnya. Okey, perlahan. Cantik. Dia telah masak sepenuhnya di dalam ni. Bila kita tekan, dia dah mampat semampatnya lah maksudnya kan. Okay, bismillah. Balikkan. Buka dia. Sekarang ni kita potong di tengah putu ni. Saya tunjukkan dekat penonton semua macam mana isi dalamnya. Okey. Jadi dia akan lebih kurang macam ni lah ya. Gitu isinya. Okey. Baiklah, untuk mencantikkan lagi putu berinti siagol kita, jadi saya tambahkan sedikitlah bahan-bahan hiasan. Yang pertama saya akan tambah lagi inti di belah luar, inti siagol ni. Tuangkan saja, okey. Dengan ada serainya, ada cili merah dia. Naikkan warnanya. Saya tambah sedikit cili merah, sedikit cili hijau. Baiklah, untuk bahan perhiasan seterusnya, saya letak sedikit limau kasturi. Jadi inilah dia putu berinti siagol yang telah saya hasilkan mengikut kreativiti saya. Saya masih lagi mengekalkan bahan-bahan tradisi. Cumanya saya membuat kelainan dengan teknik yang berbeza. Saya jadikan dia seperti pau. Para penonton di rumah bolehlah, maksudnya tak adalah masalah nak cuba di rumah, betul tak? Jangan lupa supaya kita punya resepi tradisi ini tidaklah hilang ditelan zaman. Tak begitu? Makanan warisan yang semakin dilupakan dengan pelbagai alasan tidak mustahil akan lenyap dan hilang begitu saja. Saya Chef Amir Ghani dan kru penerbitan mengundurkan diri. Jumpa lagi di episod yang akan datang dengan pelbagai resepi tradisi dari suku kaum yang berbeza di dalam Selera Borneo.